وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu sekali lagi pada pagi ini. Mohon maaf saya terlewat sikit. Buat isyak kita pun dah makin lewat kan. Terus lewat sikit lah, minta maaf. Baik, malam ni sambung bincang kita dalam ayat suruhan dan larangan. Kita berhenti pada sesi yang lepas pada ayat yang ke-183. Itulah ayat yang berbentuk suruhan berkaitan dengan puasa. Berapa hari lagi kita nak sampai Ramadan? Lebih kurang 50 hari. 10 hari kurang. Dan 50 ya sekarang dah ada di penghujung Jamadil Awal, Jumada Ats-Tsani, kan, Rejab, Sya'ban, lebih kurang 60 lebih sekitar 50-60 hari lebih kurang nak masuk pada Ramadan. Dan Allah sebutkan pada ayat ke-183 ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita bacalah, kita baca. Ajaya ada Ada Ustaz? Ada. Baik, kita baca ayat 183 surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Baik. Kita melihat ayat ini berbentuk suruhan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, itulah agar mereka berpuasa. Kalau kita lihat di sini perkataannya di sini yang Allah gunakan ialah perkataannya as-siyam. Perkataannya adalah as-siyam. As-siyam maknanya ialah puasa. As-siyam maksudnya ialah sini letakkan berpuasa. Baik. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat pada surah yang ke-19 ayat yang ke-26, pada muka surat 307, muka surat 307 surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-26, Allah berfirman, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sebentar. Terjemahan, maka makanlah serta makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merungsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah.
Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Baik, kita lihat pada perkataan inni nazartu lirrahmani sawma. Siapa yang ada terjemahan perkata? Untuk menahan diri, Ustaz. Perkataan sawma itu. Betul. Maksudnya untuk dalam bracket berpuasa. Untuk Untuk berpuasa. menahan diri. Berpuasa. Untuk menahan diri. Baik, ada untuk menahan diri, ada yang untuk berpuasa. Baik, ada yang lain? Tak ada, lebih kurang tu lah Di sini untuk, dia letakkan untuk diam membisu. Baik, ini perkataan sauma, dia sama dengan siam tu. Maksudnya adalah umumnya diketahui maknanya adalah puasa. Ini cuma apa beza antara dua perkataan ini? Kerana kalau kata kita kata sauma ini adalah menahan diri, siam juga dia adalah apa dia? Menahan diri juga kan? Betul. Sama. Baik, apa beza antara siam dan juga sauma? Siam. Silakan. Tak apa Ustaz. Ustaz cakap. Tak, saya memang nak bertanya pun. Apa beza ni? Silakan. Apa beza antara siam dan juga sauma? Silakan. Macam siamu tu dia khusus untuk berpuasa. Macam sauman ni dia sama ada berpuasa ke, menahan diri daripada berkata-kata ke, apa ke macam itulah. Baik. Jazakillahu khairan, masya-Allah. Perkataan sauma ia lebih umum berbanding perkataan siam. Ia lebih umum. Sauma bermaksud menahan diri secara umum, menahan diri daripada makan, minum, menahan diri daripada berkata-kata, perkataan, daripada menahan diri daripada perbuatan. So itu semua masuk dalam perkataan sauma. Maksudnya menahan diri daripada berkata ataupun melakukan sesuatu. Adapun perkataan siam yang ada pada ayat yang sedang kita bincangkan ini, ia adalah proses menahan diri yang lebih khusus. Ia ada caranya, ada sistemnya yang tertentu. Dia tidak open kan, seperti kalau macam kita lihat pada ayat surah Maryam tadi kan, yang dia tahan adalah perkataan dia. Sebab itu terjemah letakkan membisu, diam membisu. Tapi adakah dia berpuasa ataupun menahan diri daripada makan dan minum? Tidak. Sebab awal ayat itu Allah kata, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati. Kemudian kalau engkau melihat seorang manusia, engkau cakaplah engkau tu sauma, engkau berpuasa. So, dia bukan berpuasa makan ataupun minum, dia berpuasa yang berbentuk perkataan. Adapun siam, ini adalah satu perbuatan menahan diri yang ada caranya yang tertentu, ada sistemnya yang tertentu, ada syarat-syaratnya yang tertentu. Sebab itu bila turunnya suruhan untuk berpuasa ini, orang-orang Yahudi dia memperlekehkan Nabi SAW. Mereka kata, kau tengok dia orang ni, dia orang pun berpuasa sama macam kita. So dia orang ikut agama kita. Dia orang ikut agama kita, kan? Maka dinyatakan dalam ayat ini yang turun pada kitab-kitab yang terdahulu, perkataannya adalah saum, bukan perkataannya siam. Perkataannya adalah saum. Maka kan, itu sebagai nak menjawab golongan Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi dan agama Islam mengikut agama mereka, orang Yahudi, yang menjadikan mereka itu berbangga dan memperlekeh
suruhan puasa yang difardukan kepada umat Islam ketika itu. Kerana perkataan yang digunakan pada kitab mereka adalah saum, pada kitab kita Allah gunakan perkataannya adalah siyam. Dan pada perkataan siyam, kalau kita belajar sikit bahasa Arab, dan apabila bertambahnya satu huruf dalam satu perkataan, maka dia akan menambah lagi makna. Dan perkataan saum, kita ada sad, waw dan juga mim, kan? Dan perkataan siam kita ada sad, ya, alif dan juga mim. Kita ada tambahan satu huruf di situ, iaitu perkataan alif. So saum ada 3 huruf, siam ada 4 huruf, ada alif. Maka perkataan siam menunjukkan satu proses menahan diri yang lebih mencabar daripada yang lain. Kita bukan hanya menahan makan ataupun menahan minum, kan? Sebab orang yang beragama lain, kan, antaranya orang-orang yang beragama Hindu, mereka berpuasa dengan tidak makan, tapi mereka minum. So kita tak makan, kita tak minum. Dan kita juga menahan daripada syahwat, kan, sama ada bersama dengan pasangan, ataupun menahan syahwat daripada melihat ataupun mendengar perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Maka ia hanya bukan setakat menahan makan dan minum, dia ada, kan, satu perkara yang mencabar, yang lebih pada perkataan siam. So dia menyeluruh, bukan hanya pada menahan makan dan juga minum sahaja. Maka ini yang Allah berikan kepada umat Islam, satu bentuk keistimewaan. Ya, umat terdahulu juga mereka berpuasa, tetapi mungkin cara mereka, syariat mereka itu sedikit berbeza daripada kita. Mungkin ada yang berpuasa makan saja, ada yang berpuasa mungkin minum saja, ada yang mungkin berpuasa syahwat sahaja, kan? Ada yang berpuasa tak kahwin-kahwin langsung, kan? So dia berbeza puasa mereka dengan puasa kita, kan. Tapi umumnya adalah puasa menahan diri daripada melakukan sesuatu. Itu dia yang ada pada perkataan siam. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini agar berpuasa. Dan secara ringkasnya, bila kita menyebut tentang berpuasa, antaranya ialah hadis Nabi SAW berkaitan dengan puasa. Nabi kata, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan juga Quran nanti akan beri syafaat kepada seorang hamba itu. Maka Al-Quran akan memberi syafaat, puasa juga akan memberi syafaat kepada seseorang itu, dan yang menahan makan, minum dan juga syahwatnya. Maka puasa akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, akan memendarkan dia untuk memberi syafaat kepada orang yang rajin berpuasa. Maka ini, pada ayat ini, surah untuk berpuasa secara khusus pada bulan Ramadan. Akan tetapi pengamalan berpuasa itu diteruskan oleh Nabi SAW pada bulan-bulan yang lainnya, hingga itu menjadi satu kebiasaan Nabi SAW. Nabi puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bait, ada hari-hari yang tertentu 10 pada awal Zulhijjah, kan. Dan Nabi juga berpuasa bila hari-hari yang tak ada makanan, kan. Nabi bila hari tu pagi-pagi pergi rumah isteri dia, tanya ada makanan tak, kan. Isteri dia kata, hari ni tak ada makanan wahai Rasulullah, tak ada apa, kita nak sarapan pagi. Nabi kata, tak apalah, hari ni aku berpuasa. Maka puasa dah menjadi satu amalan kebiasaan Nabi SAW, dan ia nanti akan menjadi salah satu syafaat kepada seorang hamba itu. Yang kedua, kita akan mengambil 2 hadis ini sahaja berkaitan dengan puasa. Nabi SAW sebutkan wasiyamu junnah, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Junnah dia adalah perisai.
Maka puasa ia adalah bentuk pertahanan seorang hamba. Perisai apa? Perisai daripada gangguan dan juga godaan syaitan. Kenapa? Bila kita berpuasa, kita rasa kurang bertenaga dan rasa lemah. So, apa yang jadi? Bahagian syahwat itu pun menjadi lemah. Maka orang nak buat yang tak baik pun tak berapa, nak seronok orang, macam-macam perkara yang nak lakukan tak larat. Orang semua tunda sampai waktu malam. So bila malam dah lepas berbuka, naik balik kan badan tu macam-macam. Semuanya berselera untuk dilakukan. Tapi waktu siang semuanya lembik je kan. Maka itulah perisai yang didapati daripada puasa, menjadi satu benteng yang sangat-sangat kukuh pada diri seseorang. Rasulullah sebutkan wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah sebagai satu perisai pendinding. Dan untuk orang-orang yang muda, ya, Nabi kata man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kan ya ma'syar syabab, di awal tu Nabi kata wahai sekalian pemuda, sesiapa di antara kalian yang mampu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Kan kerana ia Nabi sebutkan dalam hadis itu beberapa perkara, dan Nabi kata barang siapa yang tak mampu untuk nak bernikah, maka Nabi perintahkan agar ia berpuasa. Kerana dengan berpuasa akan menjadi pendinding perisai daripada godaan syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang sangat banyak. Dan ia bermula dengan syahwat yang hawa nafsu yang membuak-buak kan, lebih lagi yang ada pada anak muda. Dan ini bukan ceritanya tentang anak muda ataupun hawa nafsu yang ada pada mereka, akan tetapi ia pada setiap daripada kita, dan tidak kira pada peringkat umurnya, kita ada keinginan kita tersendiri mengikut pada kita masing-masing. Kan, maka ada orang yang keinginannya tu tinggi kan kepada yang berlainan jantina dengan dia. Ada orang yang dia itu keinginannya lebih kepada lelaki ataupun lebih kepada perempuan. Ada orang yang keinginannya itu tinggi kepada duit. Ada orang yang keinginannya itu tinggi kepada populariti. Ada orang yang keinginannya itu tinggi kepada perhatian. Dia nak orang sentiasa tengok, orang sentiasa sebut nama dia, sentiasa puji dia. Ada orang yang keinginannya itu tinggi kepada jawatan. Ada yang keinginannya itu tinggi kepada kuasa. Maka setiap orang keinginan dirinya itu berbeza. Tak kira dia muda ataupun tua, setiap kita ada keinginan kita masing-masing. Dan puasa adalah pendinding yang sangat-sangat utuh pada diri seseorang. Maka sebab itu Allah sebutkan di akhir, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bertakwa ini dia adalah apa? Kita telah pernah sebutkan sebelum ini. Ia juga adalah daripada perkataan takwa ini terhasilnya perkataan wiqayah. Wiqayah yang maksud pendinding, yang maksud shield, kan, penghalang. Maka salah satu cara untuk mendapatkan satu bentuk pendinding yang kekal ialah dengan berpuasa. Daripada situ akan terbinanya satu pendinding khas kepada seseorang itu. Maka daripada puasa yang Allah inginkan adalah pendinding pada diri seseorang itu sebagai bekal dia untuk menempuhi 11 bulan nanti yang mendatang. Maka ini pada ayat yang ke-183, suruhan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman agar berpuasa khusus pada bulan Ramadan. Dan pada orang yang sedang nak meningkatkan iman, nak meningkatkan kualiti iman dan juga takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka puasa adalah salah satu jalannya. Puasa adalah salah satu jalan untuk meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita melihat
pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke 186. Ayat 186. Kita nak baca dulu. Baik, pada muka surat 28 surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 186. Allah berfirman, Jaya ada Jaya kena unmute dulu. Ada Ustaz ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Terjemahan. Maaf. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Baik. Lain sikit Ustaz ya. Ah? Saya baca daripada Quran lain sikit dengan yang Ustaz punya. Okeylah tu. Secara umumnya tu Samalah. secara umumnya betul lah. Saya nak menulis malam ni, saya boleh gari je. Saya nak menulis malam ni, saya tak tahu kenapa saya punya pen untuk pad ni dia tak nak berfungsi pula. Dah on dah. Tapi dia tak boleh nak menulis. Saya cuba sebentar. Alhamdulillah baru boleh. Okey. Tu tadi daripada saya garis je. Tak boleh tulis. Okey, baik. Baik, ayat 186. Silakan secara sekali lalu apabila dibaca. Apakah yang terlintas? Silakan. Silakan. Suruhan berdoa, Ustaz. Suruhan berdoa. Baik. Ada lagi? Silakan. Allah sentiasa dekat dengan kita. Allah sentiasa dekat dengan kita. Masya Allah. Sentiasa mematuhi perkenankan permohonan kita, Ustaz. Sentiasa Perkenankan permohonan kita. memperkenankan Permohonan kita. permohonan kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. mematuhi perintah Tuhan. Sentiasa mematuhi. Sentiasa mematuhi perintah Tuhan. Suruhan agar kita beriman, Ustaz. Pada Allah. Suruhan agar beriman kepada Allah. InsyaAllah. Ada lagi? Falastajibu li wal yu'minu bi.
Allah hendak kita menjadi baik dan di atas landasan yang betul. Allah hendak kita menjadi baik dan berada di atas landasan yang betul. Masya Allah. Allah suka kita berdoa. Allah suka kita berdoa. InsyaAllah. InsyaAllah. Sentiasa menunggu doa kita, Ustaz. Doa adalah ubat yang paling mujarab. Kalau kita beriman, kita garanti baik dan betul. Jika kita beriman, Garanti baiklah. garanti baik. Saya tulis garanti baik. Betul. InsyaAllah. Banyakkan mengadu kepada Allah. Akan mengadu kepada Allah. Allah. InsyaAllah. Siratal mustaqim tu Ustaz. Banyakkan mengadu kepada Allah. Baik. InsyaAllah. Dan hamba aku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu mereka sesungguhnya aku Allah sentiasa hampa kepada mereka. Aku pendengarkan permohonan orang yang berdoa bila dia berdoa kepada aku. Baik lagi, silakan. Ustaz, doa adalah ubat yang paling mujarab. Doa, tadi saya miss tadi ni. Doa adalah ubat yang paling mujarab, kan, dan dalam kurungan paling murah, kan? Tak payah kredit memahal, kan, tinggal apa, percaya tak percaya je. Doa adalah senjata orang Islam. Doa Orang mukmin, orang mukmin. senjata orang mukmin. Ustaz, Allah suruh kita kenal dia. Allah suruh kita kenal dia. Kalau tak Baik. kenal, nak Banyak tu. Dah 12 dah. Bagaimana itu yang boleh dapat poin Allah suruh kita mengenalnya? Yalah, Dan kalau apabila dia anda bertanya tentang aku, ceritakan lah. Ada suruh Nabi ceritakan. Siapa dia? Allah. Masya Allah. Ha. Masya Allah, Allah suruh kita mengenal dia. Masya Allah. Baik, ada lagi? 12. Jangan sombong. Jangan sombong. Ada lagi? Silakan. Masya Allah, sangat memberangsangkan. Apa ni? Orang yang berdoa ni akan sentiasa dipimpin dan dengan hidayah. Kan Ya betul. Sama petunjuk lah tu. Lagi banyak berdoa, lagi banyak mendapat pimpinan. Ada yang terakhir, 15 kita cukupkan. Kekuatan doa. Ya? Kekuatan doa. Orang yang berdoa tu adalah orang yang istimewa di sisi Allah. Sudah Ustaz. Orang yang berdoa adalah orang yang istimewa. Masya Allah. Istimewa di sisi Allah. Baik, Masya Allah. 15. Banyaklah ni. Banyak ni. Poin yang kita dapat daripada ayat yang ke-183. Baik. Ayat 83 ke? Ayat 186. Maaf, belum move on lagi. Ayat 180. Ayat 180. Baring dia tengah-tengah tu Ustaz. Saya tak sihat. Sambil baring dengar. 186. Syafaqillah.
Tidur tadi. Baik. Secara umumnya berkaitan dengan ayat, Sufyan bin Uyainah dan Allah bin Ahmad, seorang sahabat Nabi Ubay berkata, orang-orang Islam bertanya, dalam hadis qala al-muslimun, orang-orang Islam bertanya itu para sahabat, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kami ini dekat hingga kami ini boleh berbisik dengannya, ataupun Tuhan itu jauh hingga kami kena menyerunya? So, ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, Tuhan kita ini dekat ke jauh? Adakah Tuhan kita ini dekat hingga kita perlu berbisik nak menunjukkan dekat, ataupun adakah Tuhan kami ini jauh hingga kami kena menyeru dia? Kan, ini kami kena panggil wahai, duk panggil wahai kan. Lalu turunlah ayat ini. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada tentang aku, maka beritahulah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Kan, begitu juga dalam hadis yang lain kan, ketika mana Nabi SAW mendengar para sahabat saling meninggikan suara dalam masjid dengan bacaan Quran, orang dengan berdoa lain, maka Nabi kata, kamu bukannya menyuruh Tuhan yang peka dan juga tuli, bukan. Kamu menyuruh Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi Nabi SAW ketika itu melarang untuk mengangkat suara yang tinggi dalam berdoa, menjerit, ataupun ketika dalam nak membaca Al-Quran. Dan kerana Tuhan yang Nabi kata, kerana Tuhan yang kamu seru itu, dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Dia bukannya Tuhan yang peka. Kamu bukan tengah minta kepada orang yang peka. Baik. Itu secara umum tentang ayat yang ke-186. Allah sebutkan pada awal ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan kalau kita lihat secara ringkas 15 poin tadi di sini, dalam ini ada suruhan untuk berdoa dan galakan untuk berdoa. Yang kedua, Allah bagi tahu kita dia sentiasa dekat. Yang ketiga, Allah sentiasa memperkenankan permohonan kita. Dan maka orang yang dia berdoa, dia sepatutnya tahu bila dia angkat tangan nak berdoa tu, dia tahu dah Allah akan memperkenankan doa dia dah. Sentiasa mematuhi perintah Tuhan. Dalam ini ada perintah Allah Azza wa Jalla di penghujung ni, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah kamu menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman, dan hendaklah mereka menyahut seruanku dan mereka beriman. Maka ada suruhan agar beriman kepada Allah. Allah hendak kita menjadi baik dan berada di atas landasan yang betul, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu menjadi baik serta betul. Mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Yang ketujuh, Allah suka kita berdoa. Allah suka kita berdoa. Allah tunggu kita datang meminta kepada dia. Kan ini ingatkan saya, kita akan kongsikan sebuah hadis berkaitan dengan perkara ini. Jika kita beriman, garanti baik. Jika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan sentiasa memimpin, beri petunjuk kepada kita, dan sudah tentu itu adalah bentuk kebaikan yang besar kepada seseorang itu. Banyakkan mengadu kepada Allah, kurangkan mengadu kepada orang, kurangkan mengadu kepada media sosial. Banyakkan mengadu kepada Allah. Doa adalah ubat yang paling mujarab. Doa adalah senjata orang beriman. Doa ini adalah ubatnya yang paling mujarab, dan sebenarnya ia adalah ubat yang mempunyai kos yang paling rendah. Hanya perlu angkat tangan dengan hati yang ikhlas dan juga keyakinan kepada Allah, maka ia akan mujarab.
Doa adalah senjata orang mukmin. Dia adalah hadis Nabi SAW. Allah suruh kita mengenal dia. Allah suruh kita mengenal dia dengan dalam ayat ini, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadaku. So kena belajar untuk kenal Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak belajar, maka kita tak kenal macam ni kita nak jatuh cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Iaitulah jangan sombong dengan tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi banyak berdoa, lagi banyak mendapat pimpinan. Ya, di akhir ayat ini la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Daripada apa? Daripada mula berdoa dan menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdoa adalah orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah sebutkan pada ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenaiku. Baik. Kalau kita lihat pada bahagian awal ayat ini, dan apabila hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai aku. Baik. Maka perkara pertama di sini, seperti mana yang Haji Nur sebutkan, salah satu poinnya ialah kita kena belajar untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang Muslim perlu belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Kan itu yang Allah sebutkan pada surah yang ke-47 ayat ke-19. Surah 47 ayat yang ke-19 pada muka surat 508. Muka surat 508 surah Muhammad, surah 47 ayat 19. Saya bacakan sahaja firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad. Pengetahuan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah kata apa? Fa'lam. Maka ketahuilah dengan apa? Kita dah pernah lalu ayat ni. Ketahuilah dengan ilmu. Allah bukan suruh kan tahu, maka nak tahu tu kena apa? Kena ada ilmu. Nak ada ilmu kena buat apa? Kena prosesnya adalah belajar. Maka Allah kata, maka belajarlah sampai kamu tahu dan kemudian kenal bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang layak untuk disembah, diabdikan diri. So kena belajar untuk mengenal Allah. Kena belajar untuk mengenal Allah, dan itu perlu kepada ilmu kalau nak kenal Allah. Dan prosesnya adalah belajar. Kan sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah yang tulis Sahih Al-Bukhari itu dia meletakkan ayat ini dalam bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum nak bercakap dan juga nak beramal. Kena ada ilmu dulu, kenal dulu Tuhan yang kita nak sembah ni. Barulah mudah untuk kita nak sembah, kan? Sebagaimana antaranya orang kata kan, kalau kata kita ni nak capai kemajuan dalam apa yang kita buat, dalam bidang yang kita buat, maka perkara pertama sekali yang perlu ada ialah kita jatuh cinta dengan perkara tersebut. So kalau orang yang dia suka dengan kerja dia, maka dia tak akan rasakan kerja dia itu adalah beban, kerana dia enjoy buat perkara tu. Contoh orang yang dia suka travel, maka dia jadikan travel itu sebagai kerja dia. So dia buat kerja yang dia suka, iaitu travel. So kan ada orang buat travel, kan, dia buat konten dia tentang travelling, dapat duit, kan. Ada orang yang dia
suka berlayar, suka hidup dekat laut. So dia buatlah begitu bersama dengan keluarga dia, dan dia bekerja sambil tu bekerja. Dia buat konten tentang bagaimana hidup di laut, nak dapatkan air, nak mandi, nak tangkap ikan, makanan, macam mana kehidupan dia. So dia dapat pendapatan daripada tersebut. Maka bila kita suka pada apa yang kita buat, kita cinta pada apa yang kita buat, maka dia akan jauh mudah. Orang kata dah tak ada isu dah, nak bosan ke, nak apa ke, tak kisah. Dia boleh buat perkara itu 24 jam, dia tak kisah sebab dia suka. Tapi kalau dia buat kerja kan, orang duk keluar pagi balik petang, ni kadang buat kerja yang dia tak suka sebab dia terpaksa buat kan. Maka itu yang bila kerja overtime, dia tension, bos suruh buat kerja Sabtu Ahad ke, dia tension kan, sebab dia tak suka kerja. Tapi kalau dia suka, dia okey je kan, anytime panggil pun dia okey. Maka Allah suruh kenal dulu diri dia supaya mudah untuk nak jatuh cinta. Sebab kita ni nak sembah Tuhan ini, nak abdikan diri kepada Tuhan ni. So kita kena kenal supaya mudah. Sebab kita ni personally tak ada orang yang monitor kita. Allah monitor kita lah. Allah monitor kita. Kan? Tapi orang yang monitor kita tak ada. So sebenarnya kita sedang bekerja dan kita bebas untuk nak buat apa saja yang kita nak. Kita cuma ada guideline, kena siapkan task ini, begini. Tapi kita bebas, tak perlu datang office, kita boleh nak kerja pada rumah, nak pergi mana-mana, kita bebas. Janji task itu perlu disiapkan. So kita sedang bekerja di dunia ini untuk hari akhirat tanpa dimonitor oleh mana-mana manusia. Tak ada orang yang nak kata, kadang-kadang kan kalau orang yang work from home kan kena hantar report kan, pagi ni plan nak buat apa, kena senaraikan dulu. Bila petang kena bagi tahu apa yang dah dapat dibuat. So ada yang kena hantar report mingguan, ada yang kena hantar report bulanan. Untuk apa? Untuk nak monitor apa yang kita dah buat kerja tu, daripada task itu selesai ataupun tidak. Tapi kita di dunia menjadi seorang hamba, kita dimonitor oleh Allah, tetapi dia tidak sama perasaannya macam kita dimonitor oleh orang. Tak sama perasaan dia. Sebab itu ada orang yang jalankan kerja dengan betul, ada orang yang jalan kerja dengan main-main, ada orang yang tak buat kerja, ada orang yang buat kerja asal boleh, ada orang yang buat kerja sekali-sekala, ada orang yang bila kena tolak gaji baru buat kerja. So pelbagai kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalau orang yang dia kenal Allah, tidak ada masalah untuk dia terus dan mengabdikan diri kepada Allah dalam apa jua keadaan. Kan? Kerana ada orang yang mungkin dalam keadaan dia dalam keadaan dia yang biasa, dia okey untuk mula nak mengabdikan diri kepada Allah. Tapi bila datang sesuatu, datang orang bagi duit ke, datang orang bagi itu ke, ini ke, dia mula goyang dah. Tapi orang yang kalau dia kenal Allah, dia tahu kerja dia ni adalah ibadah kerana Allah, maka dia akan jaga kerja dia itu dengan sebersih-bersihnya. Baik, maka Allah bukan wa idza sa'alaka, bila hamba-hambaku bertanya. Dalam nak mengabdikan diri kepada Allah, kita kena kenal Allah Azza wa Jalla, dan itu perlukan kepada ilmu, dan prosesnya adalah belajar. Nak belajar daripada mana? Apakah silibusnya? Sudah tentu silibusnya yang utama adalah Al-Quran. Silibusnya yang paling utama dalam nak mengenal Allah adalah Al-Quran. Ini silibus kita. Kita sedang belajar untuk nak mengenal Allah Azza wa Jalla. Dalam proses ini dia punya silibusnya. Baik. Wa idza sa'alaka, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu berkaitan dengan aku, maka beritahulah kepada mereka bahawa aku ini dekat. Bila seorang itu bertanya, barulah dia akan diberitahu jawapannya. Maka dalam ayat ini kan,
yang perlu buat, yang perlu apa orang kata first step itu, siapa yang perlu lakukan? Kita yang kena buat. Kita yang kena buat. Itu Allah kata, dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahu dia orang, aku dekat. So first step kita dulu yang kena buat. Kita dulu yang kena tanya, barulah jawapan itu kita akan dapat. Maka apa yang kita nak dalam kehidupan kita, kita banyak berdoa minta kepada Allah. So, apa yang kita kena buat? Kita kena buat selepas itu usaha. Lepas tu baru Allah akan bukakan jalan. Jangan mengharapkan jalan itu terus terbuka. Kita tengah duduk je kan depan pintu tu, ala-ala pintu tu terbuka. Tak. Ia tidak akan berlaku kan secara logiknya, kecuali apa yang Allah inginkanlah. Kan tu kita tak cerita tentang perkara itu. Maka duduk depan pintu, kena ada usaha. Kalau tak, pintu tu takkan terbuka sendiri. Kena ada orang buka daripada dalam, ataupun kena baca mantra kan, nyanyi son mata kaji semar ngising, barulah dia terbuka. Tetap kena ada usaha membaca mantra itu juga adalah usaha lah tu, dia usaha lah, itu usaha dia baca mantra dia. Kita pun boleh juga, kita pun ada mantra kita nak bagi pintu terbuka, bagi je salam, Assalamualaikum, insya-Allah terbukalah pintu tu kan. Ataupun Ustaz Syamsul debat kan, kata dan dia bagi teka-teki lampu apa yang kalau kita kan pecahkan keluar orang dia kan. Lampu Aladin. Kan? Dia kata lampu jiran sebelah. Lampu jangan sebelah ya. Lampu jiran sebelah. Orang Kita rumah pecahkan keluar, keluarlah orang dia kan. Keluarlah jiran tu. Kau pahal pecahkan lampu aku. Kan. Bagi salam keluarlah orang. Poinnya ialah apa? Poinnya ialah first step itu kita kena lakukan. Allah dah bersedia menunggu nak bagi. Dia tinggal kita minta, dia tinggal kita usaha. Benda dah ada depan mata dah, pasti akan dapat. So, poin yang kedua adalah apa? Kita kena mulakan dulu. Kita kena ambil langkah yang pertama. Kita dulu yang kena bergerak. Bukan kita mengharapkan Allah yang bergerak dulu. Tunjukkan kita sign, tanda-tanda kan. Benda ini boleh jadi, baru kita nak buat, tak. Kita dulu kena bergerak untuk buat. Lepas tu Allah akan buka jalan. Kalau itu baik, Allah akan terus mudahkan kita. Allah akan bantu. Kalau itu tidak baik untuk kita, maka Allah akan letakkan halangan-halangan dan bawa kita, divert kita ke satu arah yang lain. Baik. Dan proses ini untuk nak belajar, bertanya, mengenal Allah Azza wa Jalla ini, itu hanya mampu dilakukan ataupun orang-orang yang tergerak untuk melakukan yang demikian adalah siapa? Allah sebutkan ibadi, hamba-hambaku. Inilah dia orang-orang yang tergerak hatinya untuk nak belajar, bertanya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Orang yang dia ada ciri-ciri hamba. Orang yang siapa bukakan TV? orang tak ada siapa. Orang yang dia nak menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dia nak jadi hamba, dia ada keinginan itu. Maka bila orang dia ada keinginan nak benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan mula bertindak. Dan langkah pertama yang dia akan buat adalah dia akan mula belajar mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka potongan ayat ini dia sangat kena dengan ayat yang kita baca tadi kan, surah 47 ayat yang ke-19 yang Allah sebut, maka ketahuilah dengan ilmu, belajarlah sampai kamu tahu bahawa Allah itu dialah Tuhan yang berhak untuk kamu sembah dan juga mengabdikan dia. Maka proses ataupun keinginan
nak belajar untuk kenal Tuhan ini, ia hanya akan muncul pada siapa? Pada orang yang dia nak berusaha menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dia ada keinginan itu. Maka dia akan mula bergerak dan Allah akan dorongkan. Ini proses pertama dia. Belajar dulu. Sebab itu wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW adalah Iqra. Suruh baca. Baca, faham. Itu menunjukkan proses apa? Proses belajar. Dan selepas itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allah ulang lagi sekali perkataan Iqra. Seolah nak bagi tahu, dah belajar kan? Jangan berhenti, teruskan belajar. Teruskan belajar. Maka mengenal Allah dengan ilmu melalui proses belajar, inilah langkah awal yang perlu diambil dan akan diambil oleh orang-orang yang nak menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tak lalu proses ini, maka ada sesuatu yang nanti akan tak kena dengan dia. Kalau tiba-tiba je dia lalu terus proses apa? Bagus kalau terus orang yang nak berubah itu dia terus tukar penampilan dia, pakaian dia terus pakai jubah ke, kan, terus pakai serban ke, terus pakai celak ke, boleh, tak ada masalah. Kan, dia terus nak pakai tudung, nak pakai niqab terus, boleh, tak ada masalah. Akan tetapi cabarannya apa? Bila nak maintain, nak istiqamah dengan perkara itu, dia akan mencabar. Orang yang dia terus berhijrah nak berubah, tak berapa biasa nak solat 5 waktu, tiba-tiba dia terus nak solat 5 waktu berjemaah, dia nak solat tahajud, dia nak solat sunat 12 rakaat, dia solat witir, solat sunat semua dia buat. Sangat bagus. Tapi apakah yang akan berlaku? Dia tak boleh nak apa? Tak boleh nak bertahan lama. Kenapa sekarang ni kita Alhamdulillah Allah masih bagi kemampuan kepada kita untuk boleh nak baca Quran. Kenapa? Saya yakin setiap daripada kita setiap hari ataupun 2 hari sekali akan baca Quran. Kenapa kita boleh nak baca Quran? Silakan. Ataupun boleh nak belajar tentang Quran. Kenapa? Soalannya kenapa? Sebab itu adalah panduan kita. Itu adalah Kalam panduan Allah. kita. Kalam Allah. Ya. Baik. So Rahmah kita kena Allah. tahu. Kita kena tahulah apa yang Allah nak. Allah suruh Kita kita kena buat SOP dia. Baik. Kita kena tahu apa yang Allah nak. Ini adalah petunjuk untuk kita. Baik. InsyaAllah. Jazakillah khairah. Jazainun. Lain silakan. Saya Ustaz boleh tak? Silakan Haji Zainal. Okey. Bagi saya, kita negara Islam. Negara Islam, kemudahan suasana. Cuba kita duduk di negara kafir, nak baca Quran pun tak boleh. Kita negara Islam, boleh baca Quran, kita aman, negara kita aman. Itu suasana. Suasana sekeliling memudahkan kita membaca Quran. Tinggal kita mahu atau tak mahu. Itu yang saya nampak lah. Baik. Suasana yang membantu. Suasana yang membantu. Masya Allah. Terima kasih Haji Zainal. Ya. Lain silakan. Saya dapat Puan Hazira tadi. Ada. Hidayah daripada Allah Hidayah daripada Allah yang memandu kita. Ya. yang menggerakkan kita. Sadar tu Masya kan. Allah. Masya Allah. Mm-mm. Baik. Terima kasih. Maka kita mampu untuk nak baca Quran yang mungkin orang lain ada tak yang tak baca Quran? Ada. Ada orang yang baca Quran setahun sekali kan masuk Ramadan. Ada orang yang dia baca Quran bila ada sesuatu, ada kematian, Khamis malam Jumaat, kan? Dia akan baca Quran. Ada orang yang dia tak baca Quran, waktu muda dia, nanti dia tunggu waktu dia dah berumur nanti boleh baca Quran. Ada orang yang tak baca Quran langsung. Ustaz, kadang-kadang kita rasa baca sebab rasa nikmat. Tambah bila kita tahu makna dengan tadabbur, so dia lagi nak baca. Lagi baca, lagi nak rasa nak baca lagi. Macam kalau kita tahu kisah
perjuangan Rasul dan Nabi. Jadi kita nak tahu apa dia buat, apa yang Allah bagi dekat dia, apa yang dia bawa. Ya Allah, jazakallahu khairan, bro. Kita baca sebab kita merasakan nikmat. Kita baca sebab kita rasakan ia adalah hidayah, petunjuk daripada Allah. Kita baca kerana suasana yang membantu. Ada orang yang Allah takdirkan dia, tak beri kekuatan kepada dia untuk baca Quran. Dan kita membaca Quran ini, kenapa kita rasa kita baca Quran? Sebab kita rasa kita kena baca Quran. Kenapa kita rasa kita kena baca Quran? Itu yang keluar sebab dia adalah, kita rasa ni adalah petunjuk. Ini adalah satu nikmat. So kita rasa kita kena baca. Dan semua itu adalah berasaskan kepada apa? Kepada pengetahuan, kepada ilmu. Dan daripada situ akhirnya apa? Kesedaran. Sebab itu mungkin kita dulu kita tak mampu nak baca Quran. Betul tak? Sebab apa tak mampu? Sedangkan Quran tu sama je Quran. Itulah huruf dia tak bertambah pun. Surah dia sama je bilangan dia. Tapi kenapa dulu kita tak mampu nak baca sebanyak yang kita baca sekarang? Sebab dulu Tapi belum Ustaz, jumpa. pengalaman kita lain-lain. Macam saya mula jatuh cinta dengan Quran bila dekat Oxford, saya beli satu Quran yang besar, baca makna, bukan baca ayat Quran tu. Baca Baca terjemahannya. makna. Lah balik tu baru belajar balik, baca betul-betul. Masya Tapi Allah. dah dapat nikmat semasa baca translation dia. Hidayah Masya lah. Allah. Masya Hidayah lah Allah. dia. Kan? Dia mulanya Kalau dengan berikan hidayah dan petunjuk. Lepas tu dia hidayah panggil. dan petunjuk, kan? Kemudian kita ada, lepas itu Allah gerakkan datangnya, lepas itu kesedaran datangnya, kita rasa benda ni kita kena buat. Sebab itu kita bergerak untuk buat. Orang yang dia sanggup bangun pagi-pagi, keluar untuk pergi bekerja pagi petang, berpuluh tahun dia buat itu, perkara yang sama setiap hari. Kenapa dia terus buat? Sedangkan Sabtu Ahad dia memang tak bangun pagi, dia memang tidur rehat. Dan kalau diberi pilihan, dia pun tak nak bangun pagi pergi kerja, dia nak tidur rehat. Tapi kenapa dia buat? Kerana dia ada kesedaran, dia ada ilmu. Dia tahu kalau dia tak bangun pagi pergi kerja, dia tak adalah pendapatan. Nanti dia nak apa? Nak makan, nak sara keluarga, macam mana? So yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu adalah pengetahuan. Dan daripada situ lahirnya apa? Kesedaran. Maka orang yang dia nak menjadi hamba Allah, dia nak berusaha menjadi hamba Allah, maka jalan pertama yang dia kena lalu adalah belajar. Dia tak boleh terus nak pergi jadi apa? Terus nak pergi apa? Itulah seperti yang saya sebutkan, dia boleh terus je nak pakai serban ke, dia nak pakai, dia boleh nak solat malam terus, dia boleh buat. Akan tapi yang membuatkan kita sekarang ini terus bertahan adalah apa? Kerana ilmu. Kerana kita tahu aku kena buat ni, aku kena buat ni. Daripada ilmu datang kepada kita kesedaran yang aku kena buat, walaupun aku penat, aku tetap kena bangun solat subuh. Walaupun aku mengantuk. Walaupun aku tak berapa suka lah nak baca Quran ni, berat, buka je mata terus nak tutup. Tapi aku tahu aku kena baca. Sebab ini adalah petunjuk. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Bila aku baca, akan rasa seronok. Kan? So, atas perkara itu kita bergerak dan terus melakukan apa yang kita dan terus mampu untuk buat apa yang kita sedang lakukan. Kerana ada orang lain dia tak mampu, Allah tak beri dia kekuatan untuk itu. Untuk nak bangun solat subuh pun ada orang yang Allah tak beri kepada dia kekuatan. Apatah lagi nak baca Quran. Satu muka surat, separuh muka surat. Satu hari. 5 minit dalam 24 jam untuk nak baca separuh muka surat. Pun ada orang tak mampu untuk nak lakukan. Kenapa? Kerana tak ada pushing factor dia. Tak ada. Dan ia berasaskan kepada ilmu. Tak kisah, bukan ilmu tu maksudnya kita masuk kelas belajar. Pengetahuan tentang bahawa kalau aku tak buat ni, nanti jadi macam ni. Aku tak kerja, tak dapatlah gaji, nak makan macam mana. Aku tak buat ni, tak dapatlah nak bagi holiday kang. Aku tak buat ni, nanti sakit. Kan? So, itulah namanya ilmu. Bukan maksudnya ilmu tu dia masuk kelas belajar, tak. Dia tahu tentang satu perkara itu, dia tak buat apa yang akan jadi. Dan itulah yang telah menggerakkan kita hari ini untuk buat apa yang kita sedang lakukan. Maka sebab itu bila berasaskan dengan ilmu, orang itu dia akan bergerak. Mungkin dia tak bergerak laju, tak adalah terus dia daripada dia berhijrah tu, dia terus akan bangun tahajud, tak.
dia akan slow dia akan solat fardu dulu, kemudian dia akan belajar solat berjemaah, kemudian dia akan belajar untuk solat sunat 2 rakaat dulu. Selepas solat maghrib kan dia tambah belajar untuk solat sunat lepas isyak pula, lepas sebelum subuh. Dia akan belajar sikit. Tapi dia akan apa? Dia akan terus buat itu sebab dia dah buat dengan ilmu, dengan kesedaran. Dia bukannya terus dia bergerak yang paling tinggi tanpa dia belajar. Dia tak lalu proses belajar. Kalau melakukan sesuatu dia tak lalu proses belajar, maka itu yang akhirnya orang kejar nak dapat apa? Kejar nak dapat title jadi wali, nak dapat title jadi orang ni, nak dapat title jadi ini dan juga nak jadi ahli ni, nak jadi ahli ni. Dia tak melalu kepada proses ilmu. Dan asasnya itu dipelajari dengan Al-Quran. Maka orang yang dia mempunyai kekuatan untuk nak belajar, mengenal Allah, bertanya, itu datangnya daripada orang yang dia nak menjadi hamba Allah. Dia nak menjadi hamba Allah SWT. Maka daripada situ, maka Allah akan berikan dia kekuatan dan juga kesedaran untuk dia bergerak mula belajar. Baik. Dan apa yang kita nak capai, kita yang kena ambil langkah yang pertama. Kita bukan duduk, tunggu dan lihat. Itu bukan cara dia. Kita yang kena bergerak dulu. Kita bergerak dengan mula berdoa, kemudian kita bergerak dengan berusaha. So kita dulu kena bergerak. Kerana Allah, dia sentiasa dekat, dia sentiasa nak bagi. Dia sentiasa dekat, dia sentiasa nak bagi. Dah ready dah. Cuma penghalangnya adalah apa? Kita kena minta. Kita kena minta, kita kena usaha. Kita minta aje, kita usaha aje, Allah akan bagi. Itu satu perkara yang pasti. Dan Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-14, surah Ibrahim ayat yang ke baik. Ayat yang ke-34. Ayat yang ke-30. Kita baca pada ayat yang ke-33. Kemudian ayat yang ke-34. Ayat 33, ayat 34. Ayat 33 halaman 259. Surah Ibrahim, surah yang ke-14. Kita nak baca penghujung ayat muka surat 259, ayat 33 dan muka surat sebelahnya ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار. Terjemahan ayat 33. Dan ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahanmu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidupmu. Dan ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu
pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Baik. Ayat bermula ayat 32 Allah sedang cerita berkaitan tentang diri dia. Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal Allah sedang bercerita memperkenalkan diri dia. Allah dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah sambung ayat 33 cerita tentang matahari dan juga bulan peredarannya dan juga malam dan juga siang, dan Allah sebut wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia yakni Allah telah berikan pada setiap apa yang kamu minta. Maka permintaan sa'altumu ini daripada sa'ala, sama dengan perkataan yang ada pada ayat yang sedang kita bincangkan, wa idza sa'alaka. Maka bila hamba-hambaku minta, maka Allah akan memberikan dia. Cuma dia kena minta dululah. Dia kena minta. Maka first step itu kita yang kena buat. Kita jangan mengharapkan Allah yang terus bagi dekat kita tanpa ada usaha daripada kita. Usaha kita itu ada dua. Pertama, dimulakan dengan doa dulu. Yang kedua baru usaha. Pertama doa, yang kedua baru bergerak untuk buat apalah yang kita sedang nak buat itu. Ia perlu dimulakan dengan doa dulu. Jangan mulakan terus dengan usaha. Ni kita pernah sebutkan sebelum ni. Jangan terus je buat. Kan kita rasa nak buat ni kan, nak memperbaiki bisnes yang dah mula nak jatuh, kita pun buat ni kan. So jangan terus buat kita punya plan itu, plan A, plan B, plan C. Doa dulu. Lepas tu barulah buat. Itu juga yang dicontohkan oleh pemuda Al-Kahfi. Bila mereka mula-mula masuk sebelum nak masuk ke gua itu, apa yang mereka buat dulu? Mula-mula sekali dia buat apa? Dan pada ayat yang ke-10, ayat ke-10. Iz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. First kali dia buat apa? Lalu mereka berdoa. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. So, first kali nak buat apa? Doa dulu. Ni mereka perkara pertama yang mereka lakukan, termasuk itu dalam plan dia lah tu, termasuk dalam plan lah tu. Itulah apa? Dia berdoa dulu. Baik. Kalau kita maka pertama yang kita nak mulakan adalah doa, dan secara umumnya langkah pertama kita yang kena ambil dulu, kita doa dan juga buat usaha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita nak lihat sikit pada perkataan fa. Kita selalu jumpalah perkataan fa ni, kita belum sampai lagi perbincangannya. Tapi saya kongsikan perkataan fa ini ikut terjemahannya ialah maka lah. Terjemahannya ialah maka. Antara maksud yang ada pada fa ini kan, ialah saya berikan dalam contoh. Nanti kita dalam bahasa Arab nanti kita akan sampai pada bahagian ini. Ja'a Aliyun summa Ahmad. Satu lagi, Ja'a Ali
fa Ahmad. Okey. Semuanya sama, jaa Aliyu thumma Ahmad, satu lagi jaa Aliyu fa Ahmad. Bezanya pada satu perkataan sahaja. Di sini kita ada thumma Ahmad, di sini ialah fa Ahmad. Apa bezanya? Terjemahannya sama. Jaa telah datang Ali. Ali telah datang. Thumma kemudian Ahmad. Summa tu dia ambil masa sikit Ustaz. Fa'ah tu dia setemata. Baik. So satu lagi jaa Ali fa Ahmad, lebih kurang je maknanya dia Ali telah datang kemudian Ahmad. So bezanya apa? Bezanya ialah thumma dia ada selang masa yang agak jauh, fa tu dia instant. Tu dia datang. Jaa Ali fa Ahmad. Ali datang kemudian Ahmad tu dia datang. Kalau summa jaa Ali summa Ahmad. So Ali tu datang juga tapi dia jauh sikit datang. Tapi kalau jaa Ali fa Ahmad, dia macam jaa Ali fa Ahmad. So dia macam hampir Fa tu datang rapat tu. tu. Rapat. Fa tu rapat dengan Ahmad. Yang sana tu dia gunakan sum. So itu beza. Kedua-dua menunjukkan kemudian kan suatu proses yang berlaku selepas itu. Cuma bezanya dari sudut masa. Dan di sini Allah guna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan bila hamba-Ku bertanya tentangku, maka bagi tahulah dengan segera, cepat-cepat bagi tahu bahawa aku itu adalah dekat. Bila seorang itu bertanya dalam diri, bila kita bertanya soalan apa yang ada dalam diri kita, kita penuh dengan tanda tanya lah, sebab itu kita bertanya kan. So kita eager untuk nak tahu perkara tu. Dan kalau kita bertanya kan, tiba-tiba je Ustaz kata kita sambung pada minggu hadapan. Kita jadi macam kan, bagi tahu je lah terus, tak payahlah nak simpan minggu depan kan, nak menunggu tu punya lama kan, sebab kita dah tanya kan. Tiba-tiba Ustaz kata kita tunggu minggu depan. So dia benda yang tak best lah. So orang yang bertanya, dia sedang diliputi dengan pertanyaan dan dia menginginkan jawapan. Dan jawapan pula dia nakkan jawapan yang segera, jawapan yang secepat. Maka untuk perkara ini, bila kita bertanya aja tentang Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad cepat-cepat beritahu dia orang, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. So jangan biarkan dia orang ni tertanya-tanya lama sangat. Cepat-cepat bagi tahu. Maka apabila satu soalan yang ditanya kepada kita, maka untuk orang yang ditanya, dia kena berikan jawapan. Jika dia ada jawapan, dia berikan terus. Jika tak ada jawapan, dia kena berikan jawapan juga. Dia kena bagi respon. So dia bagi tahulah, saya tak tahu. Boleh tak saya bagi tahu kemudian? Boleh tak saya baca dulu? Ataupun boleh tak bagi saya masa sikit? Nanti saya akan berikan jawapan. Yang penting dia kena beri respon. Cepat ataupun dia kena bagi respon immediately tentang perkara itu. Tapi kalau kata dia tak ada jawapan, respon tu tetap diberikan, cuma jawapan itu diberikan kemudian. Dia tidak boleh berdiam diri. Kan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijam min nar. Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu perkara, lalu dia menyembunyikannya, dia senyapkan dia tak bagi tahu. Maka dalam keadaan dia tahu, tapi dia senyap, dia buat tak tahu. Dia tak nak bagi tahu. Dia akan dikekang mulutnya dengan kekangan api neraka. Dia akan diikat, dibuka mulutnya dengan menggunakan api neraka. Maka bila ada orang yang bertanya, kan, yang perlu kepada orang yang ditanya itu adalah memberikan respon, dan berikanlah respon dengan segera. Dan untuk perkara ini Allah tak membiarkan hamba-hambanya itu tertunggu-tunggu. Allah akan terus memberikan jawapan. Maka sebab itu bila seorang berdoa, Allah tak akan biarkan kita menunggu jawapan. Allah telah makbulkan permintaan kita. Cumanya seperti mana yang disebutkan dalam hadis, kan, mungkin dia akan terus serta-merta diberikan kepada kita, ataupun Allah tunggu satu tempoh yang
yang sesuai untuk kita ataupun Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maka soal doa itu didengari ataupun tidak, itu tidak timbul. Kerana bila seorang itu mengangkat saja tangannya ke langit, maka Allah sedang berada di situ mendengar doa dia. Dan orang yang doanya itu didengari, maka doa itu tidak akan sia-sia. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, innallaha hayyun karimun yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadahu ila samai ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah, dia adalah Tuhan yang hayyun karimun, dia Tuhan yang maha pemalu dan Tuhan yang maha mulia, maha pemurah. Dia malu apabila seorang hamba itu telah mengangkat kedua tangannya ke langit, maka dia malu untuk memulangkan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, hampa, tanpa jawapan. Allah malu nak melakukan itu kepada sesiapa sahaja yang mengangkat kedua tangan di ke langit. Orang yang mengangkat kedua tangan di ke langit, dia tak akan menurunkan tangan dia kembali dalam keadaan tangannya itu kosong. Kalau dizahirkan, mesti akan ada sesuatu dekat tangan dia. Dia tak akan turunkan tangan dia dalam keadaan kosong. Mesti ada sesuatu yang dia akan dapat. Ada tangan dia, cuma kita tak nampak sajalah perkara itu. Maka bila seorang dia bertanya kepada Allah tentang dirinya, maka Allah terus bagi tahu. Allah tak bagi tunggu lama-lama jawapannya, terus kita dapat bahawa Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Baik, pada potongan ayat ni kita masuk potongan ayat yang kedua ini. Baik, apa yang kita lihat pada potongan ayat ini? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Apa yang kita boleh lihat pada potongan ayat ini? Ada tak apa-apa perkara yang kita rasa macam tak kena? Ujibu da'mu. Baik, kalau saya kata macam ni. Saya akan bercakap dengan dia apabila dia datang. Satu lagi, apabila dia datang, saya akan bercakap dengan dia. Mana ayat yang betul mengikut bahasa Melayu kita? Saya akan bercakap dengan dia apabila dia datang. Nombor satu. Apabila dia datang, saya akan bercakap dengan dia. Nombor dua. Mana ayat yang kita rasa ayat itu ayat yang normal dalam susunan bahasa Melayu kita? Satu ke dua? Satu ke dua? Satu. Satu. Baik, mazhab satu. Ada yang lain? Tak pasti Ustaz, sama je bunyi. Sama je, baik. Untuk bahasa Melayu kita, perkataan apabila ini Apabila awal ayat ke tengah ayat? dia kena berada di awal ayat. Apabila dalam perkataan yang perlu berada di awal ayat. Apabila. Kalau dia berada di tengah ayat, itu adalah bentuk apa yang orang buat ayat yang lain-lain lah. Tapi kalau belajar bahasa Melayu, perkataan apabila, dia kena kedudukannya berada di mana? Di awal. When. When. So, ayat yang depan ni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza tu berada di mana? Di depan. Kita baca dalam surah lain, idza syamsu kuwirat. Idza di mana? Depan.
Idza samaun fatarat. Idza duduk mana? Duduk depan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullahi wal fath. So idza duduk mana? Idza duduk depan. Kenapa idza duduk depan? Sebab memang kedudukan dia duduk kat depan ayat. Dia berada di awal ayat. Baik. Dalam ayat ini idza berada di mana? Potongan ayat ni. Idza Depan. berada di tengah-tengah. Ujibu da'watad da'i Oh idza. tu depan. Kan? Baik, kalau senang kita comparekan pada potongan awal ni lah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita tengok yang ni dulu. Yang bahagian awal ayat ni. Ya. So ni dah pukul 10.30, saya ajak untuk berfikir kan. Patut relax-relax ni 10.30 usah ajak mikir pula kan. Baik. Kita tengok potongan awal ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahulah kepada mereka sungguhnya aku itu dekat. So kalau kita nak bahagikan kepada dua, boleh tak potongan ayat ni? Ini Boleh. adalah bahagian awal, sini koma dia kan. Ini nombor 1, ini bahagian 1. Ini bahagian 2. Dia punya respon dia, jawapan dia kan. Ini bahagian 1. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, so itu bahagian pertama, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku dekat. So ada dua bahagian. Bila ada idza. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Okey. Sebab idza dia kan ada dua. Kan? Apabila ini kena ada dua. So ujibu da'watad da'i, ini adalah satu bahagian dan ini adalah bahagian yang baik. Maka idza ini sepatutnya berada di mana? Di Di depan. awal ayat. Dia tak sepatutnya berada di belakang. Maka potongan ini dia sepatutnya berada di mana? Dia patutnya berada di depan dan ini sepatutnya berada di belakang. Maka dalam Al-Quran perkara ini antara cara ataupun kita katakan uslub yang Allah gunakan dalam ayat-ayat. Dan bila dia berlainan daripada kaedah bahasa Arab, dia sama dengan kaedah kita, sama je. Kita guna apabila kat depan, Arab pun kena guna iza tu kat depan juga, dia tak guna kat belakang. So bila dia berlawanan dengan kaedah bahasa, apa makna dia? Keindahan dia. Mana dia? Keindahan dia. Kan? So bila kita lain sikit pada style guna yang biasa, dia bunyi dia tu lain macam sikit. Kan? Tapi Ustaz, Ya, dengan saya. cara susunan ini, Allah nak tekankan bahawa dia nak kabulkan permintaan kita. Itu yang dia stres. Bukan dia stres jika kita berdoa. Dia kata dia nak ada kabulkan doa kita. Masya-Allah. Baik. Maka bila susunan ayat itu tidak seperti biasa, maka mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu. Dan dalam ayat ini yang Allah nak bagi tahu ataupun tadi yang Prof Azila sebutkan, yang Allah nak streskan ialah apa? Uji da'watad da'i. Betapa Allah ni dia bersungguh-sungguh tak sabar nak memakbulkan doa apabila orang tu berdoa. So Allah letakkan kat depan dulu apa yang dia nak streskan. So bila perkara itu kita dapat lihat kepada apa? Susunan ayat. Susunan ayat. Bahasa Sebab Arab itu kan dia stres yang awal tu lebih penting daripada yang kemudian kan? Bahasa Arab. Betul. Sebab itu penting dulu subjek bahasa Melayu kita pun penting. Dalam bahasa Melayu kita belajar tak struktur ayat? Kita belajar. Sebab itu penting sangat sebenarnya. Sebab itu orang yang kalau dia sedar keperluan belajar bahasa Melayu adalah untuk nak faham Quran, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk nak belajar bahasa Melayu. Dan betapa cantiknya kalau kita boleh kongsikan, beritahu kepada anak cucu kita, bersungguh-sungguhlah belajar bahasa Melayu. Orang kadang orang pandang bahasa Melayu tu macam apa, daripada bahasa Melayu itu kan, kalau boleh belajar bahasa Inggeris, bahasa Arab, itu lebih baiklah. Di bahasa Melayu, daripada itu pun kan, sebab Allah dah mudahkan kita untuk faham Quran, untuk ambil peringatan menggunakan bahasa kita. Maka belajar bahasa Melayu pun rupanya dia akan memberi kesan kepada tadabbur bila kita baca Quran. Sebab dalam ayat disebutkan, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. So orang yang belajar bahasa Melayu, dia akan tahu susunan ayat ni, ini tak kena ni kan.
Katakan dia macam Prof Azizah tadi kan, dia tak baca Arab, dia baca terjemahan. So sini tak kena ayat ni kan. So begitu kan. Bahasa Arab dia lebih kurang dengan bahasa Melayu kan. Dia ada susunan dia lah. Dia ada susunan dia. So bila berlainan dengan bahasa Arab, soalnya dia dengan bahasa Melayu juga dia berlainan kan. Bila kita sebut iyyaka na'budu, terjemahannya hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. So itu bukan susunan yang biasa. Susunan biasanya ialah hanya kami mengabdikan diri hanya kepada engkau. So orang yang belajar bahasa Melayu akan boleh detect, orang yang belajar bahasa Arab pun dia boleh detect. Itu bukan susunan yang biasa. Kerana susunan biasa dia sama macam susunan kita bahasa Melayu juga. So sama. Dalam ayat ni bahasa Melayu atau bahasa Arab susunannya sama. Sama. Iza kena duduk kat depan. Apabila kena duduk di depan. Sebenarnya mempelajari seni bahasa itu dia sangat-sangat penting. Kita boleh bermula dengan bahasa kita, bahasa Melayu, kemudian pergi pada bahasa Inggeris, pergi kepada bahasa Arab. Baik, maka bila ada sesuatu yang tak kena dalam susunan ayat, maka mesti ada sesuatu yang Allah nak beritahu pada potongan ayat tersebut. Dan pada ayat ini Allah dahulukan sebut ujibu da'watad da'i. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Allah nak menunjukkan betapa dia bersungguh-sungguh, bersemangat, tak sabar-sabar nak memperkenankan doa orang yang berdoa. Mana. Ibarat macam itulah. Doa kita dah beritahu nak berkenankan. Dan Allah buktikan kesungguhan Allah nak memperkenankan permohonan hamba-Nya, orang yang berdoa ini, dengan apa? Apa bukti dia? Dengan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam di sepertiga akhir malam. Allah buktikan, Allah tak pernah miss panggil kita pada setiap malam. Setiap malam. Hal min da'in fa'astajibalah, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada tak orang yang nak minta? Hal min sa'ilin, sa'il sa'alaka. Ada tak orang yang nak minta padaku? Aku nak bagi. Ada tak hal min da'in, ada tak orang yang nak berdoa? Kan da'watad da'i. Hal min da'in, ada tak orang yang nak berdoa? Fa'astajibalah, aku nak memustajabkan doa dia. Hal min mustaghfirin, ada tak orang yang nak minta ampun? Maka aku nak memberi keampunan kepada dia. Allah buktikan kesungguhan dia nak perkenankan doa. Dan kita dengan Allah, siapa yang lebih kerap menyahut? Maksud Ustaz tengah malam lah. Tahajud. Di waktu malam tengah tahajud. Allah setiap malam tak pernah fail turun panggil kita. Menunjukkan kesungguhan dia nak memperkenankan doa kita. Yang paling sesuai. Tapi kita yang tak kunjung tiba. Allah dah seru dah setiap malam menunjukkan kesungguhan dia nak memperkenankan doa. Tak bolehlah malam-malam kan mengantuk waktu tidur. Tak apa. Allah tunggu waktu yang lain. Allah tunggu antara waktu azan dan juga iqamah. Doa tak? Allah tunggu dalam sujud. Allah tunggu ketika nak berbuka puasa. Allah tunggu selepas asar hari Jumaat. Banyak waktu Allah tunggu kita untuk nak berdoa. Bahkan Allah tunggu kita setiap masa. Allah sebut dengan hadis tadi, angkat je tangan ke langit, maka tak akan ada orang yang dia akan menurunkan tangan dia dalam keadaan sia-sia kosong, tak dapat apa-apa. Kesungguhan Allah memperkenankan doa kita. So segan tak kalau bos datang pagi hari-hari on time, kita duduk datang pukul 9, datang pukul 10. Segan tak dengan bos? Boleh tanya satu tak? Silakan. Ikutkan tak boleh tanya, tapi silakanlah. Apa ni? Kalau lama dah kita berdoa tapi masih Tuhan belum kurniakan lagi. Apakah ada sebab-sebab yang patut kita buat sesuatu lah, memperbaiki apa yang patut ke macam mana? Baik, insya-Allah. Soalan yang baik dan soalan yang saya kira ada 3 cara kan Ustaz? Ya? Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Betul.
Ada 3 cara. Satu Allah simpankan dulu, tak bagi. Satu Allah tukarkan. Satu Allah bagi terus. Maksud dia sentiasa aku akan mengabulkan apabila berdoa. Ya. Baik, Masya Allah. Dalam berdoa itu antara perkara yang sering menjadi isu lah untuk kita semua. Kan bukan Ajazan juga kita semua. Iaitulah doa tapi tak nampak kesan ijabah, kesan mustajabnya doa itu. Sedangkan antara tadi kita dah sebut doa adalah ubat yang paling mujarab. Doa adalah senjata orang mukmin. Yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-54, Yang astajibu lakum tu Ustaz, ayat mana tu? ayat ke depan sikit lagi. Tu kan dia akan Ayat surah 54 ayat ayat ke-10, ayat 11. Ayat 9, 10, 11. Muka surat 529. Muka surat 529 surah Al-Qamar surah 54. Saya baca saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Cerita tentang Nabi Nuh AS. Ayat ke-9, sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang gila dan dia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama. Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar. Oleh itu, ya Allah, menangkanlah aku, bantulah aku. Apa yang jadi? Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Lalu bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Apa yang Nabi Nuh buat? Fada'a, dia berdoa kepada Tuhan dia. Ya Allah, aku ni dah dikalahkan oleh kaumku, maka tolonglah aku, bantulah aku. Apa yang terjadi? Fafatahna. Allah guna fa ke summa? Fa. Maksudnya ada masa lama ke doa tu makbul? Tak. Tidak. Fafatahna. Allah terus buka pintu langit, turun air hujan mencurah-curah daripada bumi, keluar semua air yang mencurah-curah. Maka doa seorang mukmin itu sangat mujarab. Doa seorang mukmin itu boleh merubah dunia dan alam. Doa daripada seorang je. Buat bahtera tu berapa lama Ustaz? Buat bahtera wallahu a'lam, specific time tak disebutkan berapa kadar masa yang diambilkan. Wallahu a'lam, saya tak baca dalam hadis disebutkan berapa. Tapi dalam pada masa itu telah disuruhlah untuk dibuat. Itu dulu. Ini ringkasan cerita dia sebab dalam pada masa Nabi Nuh duk buat bahtera tu, memang kaum dia lagilah terus kata engkau ni gila, hujan tak ada apa, pergi buat bahtera besar-besar ni kan, buat sampan tak apa kan, ni buat bahtera kan, tengah-tengah panas-panas terik ni pergi buat ni, lepas tu jauh daripada laut pula kan. So daripada tu dia kata engkau ni gila lah, engkau ni apa benda kan, lagi orang kan. So bila dah sampai waktu yang Nabi Nuh kan, dia rasa ya Allah bantulah aku, waktu tu fafatahna, terus buka. Maka doa seorang mukmin itu bukan biasa-biasa, dia boleh merubah alam. Doa daripada seorang sahaja, bukan daripada ramai orang, doa daripada seorang sahaja boleh merubah alam, boleh menggerakkan alam ini. Maka Hadis kita kata juga 40 tahun. Ya saya. Hadis kata 40 tahun kan, disuruh Allah suruh Nuh tanam pokok dulu, lepas tu buat kayu tu buat bahtera. 40 tahun. Hadis lah. 40 tahun. Nah, untuk kita panjang lah. Untuk Nabi Nuh yang dakwahnya pun 950 tahun. 40 tahun tu dia macam Pendek je. Sikit sangatlah untuk sikit sangat untuk dia kan. Macam apa? Disebutkan dalam riwayat kisah apa? Seorang wanita dengan Nabi Isa
yang dia minta Nabi Isa hidupkan balik anak dia tu. Dia kata anak aku baru je hidup. Nabi Isa hidupkanlah dia. Anak aku baru je hidup, dah mati dah. Tolonglah hidupkan dia balik. Nabi Isa tanya anak kau berapa umur dia? 250 tahun. Baru je umur dia 250 tahun. Tolonglah hidupkan dia balik. Nabi Isa kata, kau tahu tak nanti ada umat akhir zaman umur mereka lebih kurang 60 hingga 70 tahun je. Perempuan tu kata apa? Perempuan tua tu kata, kalau aku hidup zaman tu, aku takkan buat apa-apa. Aku akan menghabiskan umur aku untuk bersujud je. Nak beritahu sekejap je, 60-70 tahun tu sekejap sangat. Hingga dia kata, aku tak buat apa pun dia dah. Aku akan sujud je, tak buat apa dah. Sekejap sangat. 40 tahun untuk Nabi Nuh AS itu masa yang untuk kita panjang lah kan. Tapi untuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh AS itu masa yang tak berapa lama Allah mentakdirkan mungkin tumbuhan itu tumbuh dengan cepat. Wallahu a'lam. Baik, tapi doa seorang Muslim, seorang mukmin itu bukan satu perkara yang sia-sia. Setiap kali dia mengangkat doanya, sangat powerful jika ia diangkat dengan perkara yang perasaan yang sama sebagaimana didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dengan keikhlasan dan juga keyakinan. Dia ada beberapa syarat, tapi kesimpulannya doa setiap daripada kita ini tak ada yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita baca dalam surah Ibrahim tadi. Ya, Allah sebutkan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah dia telah beri pada setiap apa yang kamu minta Allah bagi. Cuma dalam hadis menyebutkan dalam pada Allah memperkenankan doa kita itu, Allah akan memberikan pada kita dengan 3 keadaan. Satu, sama ada Allah akan bagi sebiji macam yang kita minta. Kita minta A, Allah bagi A. Ataupun yang kedua, Allah tahan dulu. Allah tak bagi dulu. Sama ada Allah bagi nanti waktu yang sesuai kemudian, ataupun nanti Allah simpan untuk akhirat. Ataupun yang ketiga, Allah tukarkan dia dengan sesuatu yang lebih baik, yang sama ataupun lebih baik. Sama ada Allah tak bagi A, kan? Allah bagi yang B ataupun C, ataupun Allah bagi A tapi A kecil. Kita minta A besar, Allah bagilah A kecil. So Allah bagi dia sama ataupun dia lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka ini 3 keadaan seseorang apabila dia berdoa. Maka doa dia kena disertai dengan keikhlasan, keyakinan dan juga kesabaran. 3 perkara. Ikhlas, yakin, sabar. So dan dalam berdoa dia memang kita kadang-kala tak nampak immediate punya respon, akan tetapi orang yang dia yakin bahawa Allah itu memakbulkan, maka dia tidak berhenti berdoa, dan satu hari nanti dia akan melihat apa yang dia doakan itu terjadi di depan mata dia. InsyaAllah nanti mungkin kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan. InsyaAllah ini ayat yang saya kira kita biasa dengar kan, dan berkaitan dengan doa bukan satu topik yang asing. Sebab itu saya tak adalah nak menyentuh dalam sangat berkaitan dengan doa. Saya yakin kita semua dah biasa dengar ada tazkirah, ceramah, kuliah tentang doa, syarat doa, cara doa dan sebagainya. Sebab itu saya fokuskan kepada ayat ini sahaja dari sedikit dari sudut bahasa, penyusunan ayat dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita membaca ayat ini selepas ini, kita akan lebih boleh rasa kan betapa besarnya ayat ini yang Allah nak sampaikan kepada kita. Allah Ta'ala alam. Itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat daripada habis. Kita akan sambung kita pada minggu hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruq